الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي إلا بالله وما توكلي والاعتماد والاعتصام إلا على الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وقليله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه على حبيبنا المصطفى وعلى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا زدنا علما ينفعنا ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير والحمد لله رب العالمين وبعد. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah Allah izinkan kita untuk bertemu pada pagi ini dan kita masuk muka surat yang ke-14, satu tajuk yang baru yang telah pun kita bacakan pada minggu yang lalu. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung kembali satu tajuk yang berkaitan, cerita tajuk ini adalah berkaitan tentang ar-raja. Betul? Okey, tentang ar-raja. Sebelum ini kita telah pun masuk satu tajuk, iaitu tajuk al-khawf, takut. Dan untuk yang tajuk seterusnya kita masuk satu tajuk yang berkaitan tentang ar-raja. Baik. Bila kita sebut berkaitan tentang al-khawf dan berkaitan tentang ar-raja, kedua-dua sifat ini perlu ada kepada setiap orang yang beriman. Mana-mana orang yang beriman, dia mesti kena ada dua sifat ini. Sifat yang pertamanya adalah sifat al-khawf, takut. Sifat yang keduanya adalah ar-raja. Bila orang yang beriman ni dia ada perasaan takut. Orang yang beriman dia ada perasaan takut. Yang pertama, bila mana dia terjebak di dalam melakukan dosa-dosa yang Allah larang. Bila dia buat dosa, dia akan datang satu perasaan takut. Bagaimana sekiranya kalau Allah matikan aku saat ketika mana aku sedang melakukan dosa. Maka ini yang dinamakan dengan takut. Takut yang kedua mungkin takut memikirkan bagaimanalah, macam manalah caranya besok aku nak mati. Baik, itu takut juga. Takut yang ketiga mungkin kita memikirkan, ya Allah, macam manalah kiranya aku duduk seorang-seorang kat dalam kubur besok. Apa amalan yang akan teman aku. Baik, maka takut ketika berada kat dalam kubur. Baik, takut yang keempat, bagaimana pula kiranya saat ketika aku dibangkitkan daripada kubur dalam keadaan terkejut, dibawa aku menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan buku catatan amalan aku. Takut lagi. Baik, kemudian takut yang paling takut, iaitu takut yang kelima, bagaimanakah kiranya aku dimasukkan ke dalam neraka. Maka kesemua takut-takut ini dia akan memberikan satu tindakan yang positif kepada orang yang takut. Sebab itu kita perlu takut. Tapi nak takut kena tahu juga takut apa. So kita dah bincangkan dah bagaimana takut-takut belum ini dalam hadis-hadis yang kita baca. Kerana dengan takut itulah dia akan menjadi satu tindakan kepada seseorang untuk memperbaiki amalan yang dia lakukan. Punca kerana takut. Lebih-lebih lagi kita umat Islam yang berada di akhir zaman dalam keadaan kita kekurangan ilmu dan juga kekurangan amal, dan pelbagai mihnah dan ujian yang kita terpaksa lalui, maka menjadikan kita lebih rasa takut. Baik, apa kesan kalau orang itu tidak ada rasa takut? Kesannya dia akan jadi lalai lah. Kesannya dia takkan peduli tentang ibadat, dia tak peduli tentang mati dia macam mana, dia tak peduli tentang kubur, dia tak peduli tentang hari akhirat, dia tak peduli pun bila disebut berkaitan tentang neraka, pasal tak takut. Baik, maka takut ini amat penting, terutama kepada orang yang beriman, kerana takut inilah yang akan memandu mereka ke jalan yang Allah redha. Baik. Dan yang paling agung berkaitan tentang takut ini apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam hadis kursi, la yajma' bainal 'abdi khawfain wala amnayain. Aku tak akan kumpulkan kepada seorang hamba pun ada dua kali dia akan rasa takut.
Maksudnya apa? Siapa yang takut di dunia ni, dia akan selamat di akhirat. So siapa yang tak takut kat dunia, nescaya dia akan bertemu Allah dalam keadaan dia ditakutkan di hari akhirat kelak. So biar kita takut di dunia, jangan sampai kita takut di akhirat. Kerana takut di akhirat tidak akan membantu seseorang pun. Bahkan takut di akhirat itu di antara tanda-tanda kegagalan kita waktu berada di dunia. Baik, selesailah bab takut secara ringkas. Sekarang kita masuk pula bab berkaitan tentang ar-raja. Baik, ar-raja ni macam mana pula? Senang cerita, ar-raja ni biasa dia terkena kepada siapa? Kepada orang yang beramal. Tadi sebab takut kita buat. Tapi bila dah buat pula, dia buat puasa pun dia puasa, bangun malam pun dia bangun malam, sedekah pun dia sedekah, solat sunat yang lain pun dia buat juga, majlis ilmu pun dia masuk juga. Baik. Tapi ada masalah yang boleh berlaku. Ada masalah boleh terkena. Apa masalah yang akan terkena kepada orang yang tidak beramal? Orang tak beramal ni punca sebab tak takut. Tapi kalau dia beramal pula, ada masalah juga. Apa masalah yang akan timbul kepada orang yang beramal ni? Takut-takut nanti dia datang satu penyakit. Penyakit apa? Penyakit rasa overconfident. Baik. Penyakit apa? Overconfident. Overconfident macam mana? Alhamdulillah Ustaz, setakat semenjak saya dah kenal rumah ngaji ni, saya ni kira solat ibadat sunat ni jarang sangat tinggal ni. Ni tengah duk cakap dengan ustaz ni puasa ni bukan tak puasa. Okey baik. Contohnya, baik saya ni hari-hari ni kira sedekah saja. Kalaulah akaun ni rasanya kalau ASB tu dekat-dekat nak penuh dah ni. Okey. So maknanya saya ke akhirat pun takkanlah saya tak masuk syurga kalau dah dengan banyak macam ni amalan yang saya buat. Yang ni pun ada masalah juga pasal bila dia rajin beramal sampai ke satu tahap nanti dia duduk harapkan pada amal perbuatan dia, kononnya dengan sebab dia buat baik itu dia masuk syurga. Jadi dia bergantung harap dekat amal dia. Jadi dia lupa nak bergantung harap dengan Allah. Baik. Bila lupa bergantung harap dengan Allah ni, kesan dia akan kena kepada dua keadaan. Baik. Kesan yang pertama, orang tu mungkin dia boleh jadi seorang yang ujub. Tahu ujub tu apa? Ujub ni syok sendirilah. Duk senyum sosok semalam, alhamdulillah 13 rakaat. Dahsyat juga aku boleh buat solat malam. Tanya orang sebelah, kau semalam berapa rakaat buat? Kak Pi'ah kata tak ada buat rakaat-rakaat apa. Aku lepas isyak aku mengantuk, basuh pinggan berapa dozen, lepas tu lipat baju lagi pula terus terlungkup. Dia kata tidur. Baik, engkau untunglah tak ada anak, kau boleh solat malam. Kita pun bangga, alhamdulillah boleh solat malam. Baik. So dia boleh datang penyakit riak, penyakit takabur, dia boleh datang penyakit ujub bila dah banyak amal. Bila tak ada dia tidak ada perasaan ar-raja, harap. Baik. Masalah yang keduanya pula, bila dia buat sesuatu amalan, bila dia banyak buat amalan ni, apa dia buat? Dia rasa dengan amalan tu dia hebat sangatlah. Dia dah rasa hebat sangat dengan amalan dia tu. Katakan orang yang bangun malam, pasal apa bangun malam? Mereka kata murah rezeki. Pasal apa buat solat duha? Mereka kata murah rezeki, cerah masa depan. Pasal apa pula baca surah Waqiah? Mereka kata senang nak jadi kaya. Tiba-tiba tak jadi kaya, tak murah rezeki, bahkan datang pula penyakit 3 serangkai, kencing manis, darah tinggi, sakit jantung. Walaupun dia orang yang kuat beramal, akhirnya apa dia kata? Kata kalau buat baik, banyaklah kebaikan yang dapat. Boleh kaya, boleh senang, boleh itu. Tapi ni makin baca Quran, makin macam-macam masalah menimpa. Makin bangun malam, makin diuji. Akhirnya malaslah nak buat. Dia pun jadi fed up, jadi jemu, jadi stres, dan dia mula meninggalkan amalan tersebut. Sebab tu kalau orang buat amalan kerana sesuatu bukan kerana Allah ni, dia akan jadi penat. Penat tuan-tuan. Even kalau kita buat sesuatu benda kerana manusia ni, sebab tu disebut oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari ni, dia kata min alamatil i'timadu 'ala al-'amal nuqsanur raja' 'inda wujudi zalal. Tanda orang ni bila dia bergantung dengan amalan dia, dia tak bergantung dengan Allah ni, apa berlaku? Bila berlaku sesuatu benda keburukan, musibah, maka hilang pengharapan dia pada waktu tersebut. Akhirnya dia tinggal terus. Pasal apa? Pasal dia rasa dia tak dapat apa-apa pun daripada apa yang dia buat. Yang ni yang bahaya.
Maka sebab tu ar-raja' ni pergantungan kita, bergantung harap kita hanya kepada Allah, kerana kita bukan disebabkan apa yang kita buat, tetapi disebabkan apa yang Allah redha dan restu pada kita. Sebab itu Nabi SAW dia mendidik kita supaya jangan pandang pada diri, tapi pandang pada apa yang Allah perbuatkan untuk kita dan apa yang Allah boleh buat untuk kita. Bila kita pandang masa macam tu, kita tak rasa sikit pun apa kelebihan yang kita buat ni sebagai satu kelebihan, kerana kita memandang pada kelebihan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kalau kita pakai kereta apa, kita pakailah, kita katakan contoh kereta Mercedes. Kita duk rasa kereta Mercedes ni dah cukup hebat, pasal kita duduk dengan orang yang pakai kereta Proton Saga. Tiba-tiba satu hari kita pergi dekat satu majlis, semua orang pakai kereta Bentley, orang pakai kereta Porsche, orang pakai kereta Ferrari. Nak banding dengan kereta kita langit dan bumi, waktu tu kita nak rasa apa? Kita rasa ketip, pasal kita ukur dengan ukuran yang macam tu. Sebab tu dengan kita dan Allah ni tak boleh ukur ukuran sebagaimana ukuran yang ada dekat dunia. Begitu juga dengan amalan akhirat. Amalan akhirat ni kalau tuan-tuan pakai matematik dunia, nescaya kita akan rasa kita hebat sangat. Tapi kalau kita pakai matematik akhirat, nescaya kita akan rasa tak ada apa pun yang kita perbuatkan. Maka disebabkan itulah kita nak memperbetulkan balik beberapa persepsi kita berkaitan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya setiap orang bila dia beramal ni, dia tak pandang pada diri dia, tetapi dia pandang pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Nabi SAW dia mengajarkan kepada kita satu doa yang baginda menjadikan sebagai sebutan dia. Apa kata Nabi SAW? Allahumma lakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Ya Allah, bagi engkau lah segala pujian hatta tarda, sampailah engkau redha dekat kami. Kami akan sentiasa puji engkau, kami akan sentiasa beribadat kepada engkau sampai engkau redha. Walakal hamdu idza radit, dan bagi engkau juga puji-pujian, bagi engkau juga kami akan tetap beribadat apabila engkau redha. Apabila engkau dah redha pun kami tetap beribadat. Walakal hamdu ba'da ridha, dan bagi engkau juga pujian selepas engkau redha. Maka tak kira bagaimana keadaan kami tetap akan beribadat dan tetap akan memujimu ya Allah. Baik, maka kita katakan di sini khauf dengan ar-raja' ni, kedua-dua ni adalah benda yang amat penting kepada seseorang yang beramal. Tanpa khauf kita takkan buat, dan tanpa raja' tak ke mana pun amalan yang kita lakukan. Sebab itu Umar Al-Khattab radhiyallahu an, Umar ni dia terjemahkan al-khauf dan ar-raja', takut dan harap ini pada satu keadaan yang dia andaikan. Orang tanya kepada Umar, apa pandangan engkau tentang al-khauf, takut, dan apa pandangan engkau tentang ar-raja', harap? Maka kata Umar Al-Khattab radhiyallahu an, aku bayangkan al-khauf dan ar-raja' ni seumpama begini. Lau nada munadin yaumal qiyamah, kalaulah ketika kita saat sampai di hari akhirat kelak, nada munadin, tiba-tiba terdapat ada satu panggilan yang panggil kita di hari akhirat kelak. Panggil apa? Semua manusia, kullun nas yadkhulunal jannah illa wahid. Semua manusia masuk kat dalam syurga melainkan seorang saja. Seorang saja yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Baik, sekarang pada situasi ini nak takut ke nak harap? Okey, kita ulang balik. Lau nada munadin kullun nas yadkhulunal jannah illa wahid. Semua manusia masuk dalam syurga, seorang saja kami akan masukkan dia dalam neraka. So waktu ni kita nak harap ke kita nak takut? Dua sekali. Dua sekali. Okey, baik. Mana satu? Takut. Okey, siapa yang harap, dia confident dah ni dengan amalan dia kata aku mesti masuk syurga punya. Okey. Siapa takut, menunjukkan orang tu dia sedar diri lah. Okey, sungguh. So Umar dia jawab apa? Dia kata laqiftu an akuna wahidan, aku takut kalaulah aku yang seorang tu tadi. Pasal kita tak tahu. So dia kata aku takut kalau aku yang seorang tu tadi. Baik.
Lau nada munadin yaumal qiyamah, kalau ada satu panggilan di hari akhirat pula, kullun nas yadkhulunan nar illa wahidan, semua orang masuk dalam neraka, seorang saja akan pergi ke syurga. Hak ni pun takut juga. Okey, takutnya kalau aku masuk dalam tu. Okey, baik. Maka kata Umar, kalau situasi yang macam ni, aku harap akulah orang yang seorang tersebut. Akulah orang yang seorang tersebut. Itu nisbah dia. So, apa pengajaran daripada kata-kata Umar Al-Khattab ini? Maka takut dan harap ini dia berjalan seiring. Dia berjalan seiring. Betul lah tadi kata dua-dua kita perlukan. Memang kita perlukan dua-dua. So dia berjalan seiring seumpama sayap. Dan begitulah satu terjemahan yang lain yang saya rasakan, saya amat tertarik dengan terjemahan ni. Definisi ni iaitu, dia kata apa? Dia kata takut dan harap ini seumpama air dan makan. Air dan makanan. Baik. Takut dan harap ini seumpama air dan makanan. Air dan makanan. So orang yang dahaga dia perlukan air, orang yang lapar dia perlukan makanan. Perasan tak, ada ketika kita perlukan takut dan ada ketika kita perlukan harap. Dan dia berada pada situasi yang berbeza berdasarkan kepada siapa kita. Katakan saya orang yang banyak melakukan dosa, saya kena takut banyak sebab saya buat dosa. Katakan saya orang yang alhamdulillah Allah jadikan saya ni orang yang senang untuk beramal. Pada waktu tersebut saya kena mengharapkan banyak pada Allah. Sekarang saya baca Al-Quran, selesai daripada baca Al-Quran, nak takut ke? Nak harap? Haraplah, ya Allah, aku baca Quran, sedikit sangat aku baca, ya Allah, mudah-mudahan kau terimalah amalan aku. Kita bangun di tengah malam buat 2 rakaat solat, ya Allah, mudah-mudahan dengan solat aku ni engkau terima, kita harap. Baik, tiba-tiba kita tertinggal, tak sempat nak pergi ke solat subuh berjemaah, ya Allah, hari ni aku tak, dia dah mula rasa risau. Maka begitulah permainan hati kita ni, supaya kita sentiasa dipandu ke arah jalan yang Allah redha. Baik, sambung balik. Sebab itu bila kita cakap berkaitan tentang tajuk harap ataupun ar-raja ini, maka diberikan kepada kita ayat-ayat yang mendatangkan kepada kita harapan yang tinggi kepada Allah. Contoh ayat daripada surah Az-Zumar yang kita telah pun baca. Firman Allah Subhanahu wa taala, bila kita baca ayat ni kita merasakan kita akan dapat faham tentang harap tu. Apa Allah kata? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Kat situ pun dah cukup dah, ya Allah. Allah pesan dekat Nabi SAW, wahai Muhammad, pergi sampaikanlah kepada kalangan hamba-hambaku ni. Lembutnya cara Allah panggil, ya ibadi, wahai hambaku, allazina asrafu ala anfusihim, yang telah melampau batas terhadap diri mereka, iaitu buat dosa, perbuatan maksiat. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus harap dengan Allah. Walaupun kamu buat dosa sekalipun, jangan putus harap daripada Allah. Nak gambarkan apa, bagaimana baiknya Allah ni, mak kita kata kat kita ni, mak aku ni, mak engkau ni. Kau buat dosa banyak mana sekalipun pasal aku, mak engkau, aku ampunkan dosa engkau. Apa kau ingat kau tak ada buat salah? Kau ada buat salah. Tapi pasal engkau anak aku ni mak engkau, aku tak peduli dah, ya Allah. Aku ampunkan dosa anak aku. Walaupun berapa banyak perbuatan anak ni yang menyakiti mak bapak dia, tapi mak bapak ampunkan. Pasal apa? Pasal rahmah tu tadi, sifat kasihan belas yang ada pada manusia. Baik, waktu tuan-tuan baca doa, di antara perkataan yang paling sensitif. Tak tahulah kalau orang lain, kalau saya di antara, kalau orang tanya waktu baca doa ni, apa doa part yang paling sensitif sekali? Yang paling sensitif bagi saya adalah saat ketika kita menyebut perkataan ya arhamar rahimin. Apa dia makna perkataan ya arhamar rahimin? Ya Allah yang maha pengasih daripada mana-mana makhluk yang paling pengasih. Okey, nak cerita macam mana pengasihnya Allah kepada kita ni, yang kita nak bergantung harap dekat kasih sayang Allah ni kat mana ni? Satu kisah pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Kisah mana? Kisah ini berlaku ketika peperangan Hunain. Okey, satu peperangan berlaku ni, peperangan apa? Peperangan Hunain.
Peperangan Hunain ini berlaku selepas daripada pembukaan kota Mekah. Kemudian berlakulah peperangan, tentera Islam menang. Bila tentera Islam menang, maka dikumpulkan barang-barang rampasan perang, orang tawanan dikumpulkan di satu tempat. Jadi orang duk sibuk-sibuk, ramai-ramai ni dikumpulkan tawanan perang di satu tempat ni. Tiba-tiba ada seorang perempuan sedang berjalan sambil memegang susu dia. Maksudnya memegang dia duk cari anak dia, baby yang dalam keadaan tengah boleh merangkak ni, hilang di celah-celah orang ramai ni. Jadi dia duk pegang susu dia yang dah tumpah. Kalau siapa yang pernah jadi ibu, dia tahulah ada waktu tiba-tiba susu kita ni dah terlalu penuh. Pasal waktu tu kita tahu baby kita dah kena menyusu, sampai waktu untuk dia menyusu. Baby dia ni hilang. Jadi baby dia hilang sambil dia duk pegang susu dia ni yang dah meleleh dah. Pada waktu tersebut dia duk cari kat celah-celah kaki orang ni, mana anak aku, mana anak aku, mana anak aku ni. Pada waktu tersebut dia jumpa anak dia di celah-celah kaki orang, dipeluknya anaknya, dicium anak dia, kemudian dia pun susukan anak. Ibu-ibu yang pernah menyusukan anak ni boleh ingat dulu-dulu macam mana kita ada baby. Waktu tengah susukan anak kita ni, tengah duk susu elok, sambil tengah susu duk gosok kepala dia, kita duk tengok mata anak kita, tiba-tiba ngap dia gigit. Okey, baik. Apa kita buat? Kita tampar dia kelepak, tampar kau gigit, buat apa awak? Aku bagi kau minum, kau pergi gigit. Gigit sampai dekat nak putus. Maknanya lepas tu bagi susu balik tak? Bagi lagi, walaupun dah dekat nak putus dah pun, selotip sambung balik. Tak ada lah selotip, tapi nak ceritakan penyayangnya ibu ni, walaupun kena gigit, tak pernah lah lepas kena gigit dia kata serik dah, aku tak mau dah bagi susu. Kan kau pergi dah cari mak lain pergi menyusu. Tak, masih lagi menyusu. Baik, bila Nabi SAW tengok suasana yang macam tu, dia tanya para sahabat. Apa dia tanya? Wahai, dia kata sahabatku sekalian, korang nampak apa yang aku nampak? Orang kata nampak, apa pandangan kalian tentang ibu tu tadi? Adakah ibu tu dia akan campakkan anak dia, dia akan biarkan anak dia begitu saja? Kata sahabat, tak ya Rasulullah, kami tengok ibu ni memang ibu yang penyayang. Anak dia hilang, dia pergi cari anak dia, selepas jumpa. Maknanya waktu menyusu tak payah. Kalau kita dah anak kita tak datang, tak apalah. Tapi waktu menyusu dia sendiri pergi dekat anak dia, kejutkan anak, letakkan dekat tetek dia tu. Sebab apa? Nak menyusu anak dia tu, sebab dia tahu waktu dia. So kata sahabat, dia adalah ibu yang penyayang. Kemudian Nabi SAW sebut kepada para sahabat. Apa kata Nabi SAW? Wallahi, demi Allah, Allahu arhamar rahimin. Sesungguhnya Allah lebih pengasih lagi daripada mana-mana orang yang pengasih. Walaupun seorang ibu yang kasihkan kepada anak, pengasih lagi Allah pada kita. So dengan pengasih Allah inilah, dengan rahmat Allah inilah yang kita bergantung harap ni. Baik, kita lalai tak? Kita lalai. Kita buat dosa tak? Kita buat dosa. Tapi sebab Allah dia melebarkan rahmati, ayat selepas tu ayat surah Zukhruf ayat 156 tu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku ni meliputi segala-galanya. Maka dengan rahmat engkau yang meliputi segala-galanya, termasuk kami para pendosa ini ya Allah, kami pohon rahmatmu tu tadi, dan kami bergantung harap dengan rahmatmu dalam keadaan kami sedia maklum akan kesilapan dan akan kekurangan yang terdapat pada diri kami tadi. Okey, baik, itulah maksudnya. Tapi bukan hanya boleh bergantung harap tanpa buat apa-apa. Sebab tu at least kita kena apa? Kena tunjukkan performance kita. Tunjuk performance. Mungkin kita tak mencapai dia punya, kita katakan KPI dia. Walau bagaimanapun kita cuba dan ada effort yang kita telah buat untuk nak membuktikan kami buat, tapi ini saja yang boleh. Dah cuba dah macam-macam cara, ini saja yang kadar yang kami mampu buat. Kemudian kita bergantung harap pada Allah. Tapi kalau tak ada buat apa-apa, Allah kan Arhamar Rahimin, Allah kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Tak kala Allah nak masuk kita kat dalam neraka kan, ustaz kan? Okey. Engkau semayang pun tak, puasa pun tak. Kalau orang yang cakap macam tu, kita nak kata apa? Orang tu orang panggil angan-angan mak jenin. Okey, angan-angan mak jenin. Sebab tu disebut, kata Imam Syafi'i, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'ala al-yabasi. Kamu mengharapkan kejayaan tapi tak ikut jalan orang yang berjaya. Nak berjaya, nak dapat ilmu tapi tak datang rumah ngaji, duduk kat rumah. Nak belajar tak? Nak belajar. Dah pergi belum? Daftar kat rumah ngaji? Belum lagi. Bila nak daftar, tengoklah tahun depan ke, 2 tahun lagi ke. Maknanya
Sebab tu dia katakan, siapa yang nak berjaya kena ikutlah jalan. Baik. So kita hari ni kita dah buat apa yang kadar kita mampu buat. Kita datang kat rumah mengaji, kita belajar Quran, kita baca Quran, kita buat itu, kita buat ini. Maka yang lainnya kita serahkan pada Allah. Ini sahaja yang kami boleh buat. So tunjukkan effort kita, kesungguhan kita di dalam melakukan sesuatu. Maka baki yang lain kita serahkan pada Allah. Itulah maksud ar-raja yang kita ceritakan. Baik. Minggu lepas saya sebut ada 5 ayat, bukan 5 ayat saja, bahkan 6 ayat daripada surah An-Nisa. Kata Ibnu Mas'ud, 6 ayat ini 6 ayat yang menjadikan aku rasa secure, aku rasa tenang sangat-sangat. Dan dengan ayat inilah aku bergantung harap. Ada 6 ayat daripada surah An-Nisa. Dengan ayat ni yang menyebabkan aku rasa tenang dan lapang jiwa aku. Aku tak risau pun pada apa-apa kesusahan dunia ni dengan 6 ayat ni. Dan aku tak risaukan tentang hari akhirat ni dengan 6 ayat ni. 6 ayat apa? Nanti jom kita tengok. Siapa yang ada Al-Quran dia boleh cek daripada handphone dia tu, dia boleh cek surah An-Nisa ayat yang ke-31. Baik, kita tengok surah An-Nisa ayat 31. Jom kita tengok. Kita tengok dulu, kita tengok sama-sama. Tengok sama-sama supaya kita dapat faham apa maksud ar-raja' ni dan bagaimana kita nak menzahirkan, kita nak memupuk perasaan ar-raja' ni saat ketika kita berkomunikasi dengan Allah di dalam Al-Quran. Pi muka surat yang ke-83 daripada Al-Quran, iaitu pada ayat yang ke-31 daripada surah An-Nisa. Baik. Apa dia ayat ni? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jumpa ayat 31. Siapa tak jumpa pendek umur, cari mana jumpa. Baik. Ayat 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhaun. Saya bacakan terjemahan dia. Kalau kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu buat. Ada kita di antara kita yang minum arak? Tak ada ustaz, jangan kata minum arak. Coca-Cola pun dah tak minum dah sekarang ni. Baik. Ada kita yang berzina? Tak ada ustaz. Ada yang main judi? Tak ada ustaz. Maknanya engkau tak ada buat dosa besar? Tak ada. Tak ada, insya-Allah kita yakin ni, kita yang belajar baru bertatih ni, saya kira tak ada benda yang kita tak mau buat, sungguh-sungguh tak mau buat ni dosa besar. Apa-apa dosa besar pun kita tak mau buat. Baik, bila kita tak tinggalkan dosa besar, apa kata Allah? Nukaffir ankum sayyi'atikum. Bila kamu menjauhi diri kamu daripada semua dosa besar yang kami larang ni, nescaya kami akan ampunkan kesalahan-kesalahan kamu. Baik. Siapa yang tak buat dosa besar, dosa-dosa dia yang lain Allah akan ampunkan. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan dia ke tempat mulia, iaitu syurga. Nampak? Rasa selamat tak bila kita baca ayat ni? Allah rasa tenangnya, ya Allah aku tak ada buat dosa besar ya Allah, dan tak mau tak teringin pun lalu ke tepi naik 4 digit ludah pun. Baik, tak mau memang. Tengok orang berzina, orang buat apa, kita tengok kita jadi serabut ni, tak mau ya Allah minta jauhkan, peliharalah keturunan aku dari semua benda-benda dosa besar ni kita tak mau buat. Dosa besar ni kita katakan dia disenaraikan. Contohnya apa namanya, derhaka ibu bapa, syirik pada Allah. Semua benda tu kita tak buat. Kita tak buat, so kita dapat satu kelepasan, jaminan daripada Allah. Allah akan ampunkan dosa-dosa yang lain dan Allah masukkan dalam syurga. Baik, Rasul selamat tak? Rasul selamat. Tengok pula ayat 40. Pergi pula pada ayat yang ke-40. Jom kita tengok. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Baik, apa kata Allah ayat 40? Sesungguhnya Allah takkan buat zalim pada seseorang walaupun sebesar zarah. Ya Allah takkan zalim dekat kita. Kita mungkin buat zalim dekat orang, tapi Allah mustahil dia akan melakukan kezaliman walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebaikan sekecil zarah sekalipun, nescaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar di sisinya. Takkanlah sampai kita ni sampai tak ada buat langsung kebajikan kat dunia ni. Tak ada langsung ke kebajikan ni orang ngaji ni, hampa tak ada langsung ke buat baik. Ustaz cakap selamat sikit Ustaz. Nak mai tadi dah berapa biji dah kalau saya sedekah kat orang. Contohnya. So takkanlah kita tak ada. Allah kata, kalau kamu buat jahat, kami takkan zalim dekat engkau.
Maksudnya kami takkan menzalimi engkau. Baik, Allah takkan buat zalim, nak penanya kita nak masukkan tiba-tiba kita dimasukkan. Sebab ada orang kata kita ni tak tahu lagi masuk syurga masuk neraka ni. Mungkin nama kita dah ditulis dah sebagai ahli neraka. Kalau beramal macam mana sekalipun kalau Allah nak masukkan dalam neraka, ikut suka Allah lah. Kita pun balik termenung, ya Allah matilah aku. Macam mana ni? Begitu kalau dah kata Allah dah tentukan dah orang ni masuk syurga masuk neraka, habis aku yang beramal ni pakai tak dapat apa. Ayat ni penenang balik kita. Allah tak akan buat zalim. Allah tak akan buat zalim pada seseorang. Kalau buat baik sebesar zarah sekalipun, Allah akan besarkan jadi benda tersebut. Allah akan pandang benda yang kecil itu jadi besar di sisi Allah. Dan Allah akan berikan satu ganjaran yang amat besar. Kata Ibnu Mas'ud, aku baca ayat ni, ya Allah tenangnya aku. Mungkin ada orang dia tak mampu buat kebajikan yang banyak. Dia tengok orang tu buat masjid, dia tengok orang ni pula sedekah dengan jumlah yang banyak, dia tengok orang tu bangun malam, tapi dia tak mampu buat apa. Buat apa dia buat? Duduk kat depan rumah pegang tasbih. Subhanallah, subhanallah. Buat benda yang simple, bagi dia simple. Ataupun apa dia buat, tak ada apa nak buat, bagi makan kucing, bagi makan ayam. Tak pun tak ada apa nak buat, apa dia buat? Okay. Dia mungkin sekadar mampu pergi ke masjid susun kasut orang ke. Dia kata Pak Haji ni tak belajar tinggi Ustaz, Pak Haji ni tak tahu apa. Mungkin ada orang yang kita akan jumpa di alam kepala sebab dia tak belajar, dia tak tahu apa-apa. Saya bagi satu contoh. Kisah seorang lelaki, dia main jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni, dia kata dah tua bangka dah, aku tak mau yang banyak-banyak. Bagi satu surah dekat aku nak berpegang dengan surah tu. Aku tak mau lagi dah yang lain. Surah tu saja aku nak berpegang. Nabi SAW kata, baca surah yang ada alif lam ra. Dia kata, aku tak mampu ya Rasulullah, ingatan dah tak kuat, sebutan pun dah jadi tak apa nak okey. Dia kata, kemampuan hidup pun tak apa nak mampu dah. Dia kata, aku tak boleh. Nabi kata, kalau macam tu baca surah Sabihis yang ada perkataan subhana tu. Dia kata, aku tak mampu juga. Dia kata, usir dan lanjut. Akhirnya kata Nabi SAW, berpeganglah engkau, bergantung dan bacalah surah Al-Zalzalah, Iza zulzilatil ardu zilzalah. Dia kata, ya Rasulullah, aku tak mau tambah dan aku tak nak kurang. Sebab tu jangan ada setengah orang dia kata, makcik baca Yasin saja Ustaz, nak buat macam mana yang tu saja dia lancar. Okey, baik. So sahabat ni dia baca surah Zalzalah. Nabi kata dia akan berjaya, dia akan berjaya, dia akan berjaya. Pasal apa? Pasal dengan itu saja kebaikan yang sampai dekat dia, dan itu saja yang dia mampu buat, maka Allah takkan buat zalim pada dia, dan Allah akan besarkan pahala kepada seseorang tu sebagaimana pada ayat ni. So ayat ni ayat yang menjadikan kita akan rasa tenang. Baik, next ayat adalah ayat yang ke-48. Okey, tengok ayat yang ke-48. Apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Okey, sampai dekat yasha tu, Allah takkan Allah takkan ampunkan dosa orang yang buat syirik kepadanya, tetapi dia akan ampunkan dosa lain daripada dosa syirik. Okey, secure tak rasa selamat tak, rasa tenang tak? Allah takkan ampunkan. Pernahkah kita buat syirik? Okey, tak ada Ustaz, semenjak dah faham, dah belajar sikit-sikit ni, saya tak ada buat syirik pada Allah, tak percaya kepada Allah, tak buat benda-benda mengarut, semua tak ada buat. Maka kalau kau tak syirik pada Allah, don't worry, Allah berikan satu jaminan, Allah akan ampunkan semua dosa-dosa yang lain yang kau buat pada dosa-dosa yang lain. So dosa syirik saja yang amat bahaya. So bila kita tahu macam ni, rasa selamat tak kita akan rasa selamat. Ibnu Mas'ud juga dia rasa selamat. Baik, kemudian ayat 110. Kita tengok ayat 110 pula. Okey. Ayat 110, firman Allah Subhanahu wa taala. 110 kita surat surat 96. Apa kata Allah? Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Ini pun ayat ya Allah. Sebab tu tuan-tuan, Al-Quran ini memang pengubat jiwa kita yang serabut ni. Baca ayat ni kita akan rasa tenang. Tengok apa Allah kata. Siapa yang melakukan dosa, maka sesungguhnya dia melakukan yang 110. Dan barang siapa melakukan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia pohon keampunan kepada Allah, nescaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
dalam perbuat jahat macam mana sekalipun, perbuat zalim kat diri kau, kemudian engkau pun beristighfar kepada Allah, astaghfirullahalazim, ya Allah, apalah aku buat, nescaya kau akan dapati Allah akan berikan keampunan kepada kau. Maksudnya walaupun apa dosa pun yang kau buat. So ayat ni cerita orang yang terlanjur bila dia buat satu dosa, tapi bila dia istighfar saja, engkau akan dapati. Siapa? Allah yang janjikan engkau akan dapati, Allah akan ampunkan dosa engkau bila engkau beristighfar kepada Allah. Baik, kemudian ayat 116. Tengok ayat 116 ke surah sebelah dia pula. Allah kata, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sama macam ayat sebelumnya, Allah takkan ampunkan dosa orang yang buat syirik, tapi Dia akan ampunkan semua dosa-dosa yang lain. Jaminan Allah berikan kepada kita. Dan ayat terakhir, ayat 124. Okey, tengok ayat 124. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Allah kata, baik, dan barang siapa melakukan amal kebaikan, baik sama ada dia lelaki ataupun dia perempuan, sedangkan dia beriman kepada Allah, maka mereka itu akan masuk ke dalam syurga dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Nampak tak? Kalau kita buat baik walaupun macam mana sekalipun, baik, bila kita buat baik, tak kira dia lelaki ke dia perempuan, maka kita tetap akan dimasukkan ke dalam syurga. Baik, dan ini di antara ayat-ayat kata Ibnu Mas'ud, aku baca ayat ni aku rasa ya Allah baik sangat Allah, dan aku rasa tenang dan aku rasa selamat secure daripada dimasukkan aku ke dalam neraka. Maka ayat ini dinamakan ayat ini sebagai ayat ar-raja, ayat yang menjadikan kita bergantung harap kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Ada faham? Masya-Allah. Baik, itulah penting kita belajar. Sebab tu saya, kalau ada orang tanya dekat saya, Ustaz, makcik ni pencen umur 60, pencen ni dah barulah dah nak datang belajar. Boleh tak Ustaz bagilah satu contoh lah ilmu apa yang Ustaz, yang saya nak boleh belajar ni. Makcik nak pergi daftar. Okey, baru sempat, baru nak start balik ni. Makcik ni memang cerita terus terang ni memang tak tahu apa langsung, nak mula balik daripada awal ni, baru nak mula kenal jalan akhirat. Baik, Ustaz boleh tak bagi cadangan subjek apa yang makcik boleh belajar? Oh, makcik nak belajar. Okey, tak apalah, saya cadangkan makcik masuk kelas Taranum dulu makcik. Okey, baik. Masuk kelas Taranum. Kelas Taranum. Masuk kelas Taranum apa cik? Oh, kalau dah gigi pun pakai poliden. Okey, baik. Sungguh kita katakan, sebab tu saya kata bukan nak katakan Taranum tu tak bagus Taranum. Tapi kalau tanya saya, umur kita terhad, masa kita terhad, kita tak tahu apa nak berlaku esok lusa. Kalau kita berusia 20 tahun lagi pun masih lagi tak selamat, ini kan yang dah berusia 60 lebih. Maka bagi saya ilmu yang paling terbaik adalah ilmu yang menjadikan kita melebihkan rasa gerun dan takut pada Allah, dan juga rasa harap pada Allah Subhanahu wa taala. Carilah ilmu mana-mana guru yang boleh menjadikan kita rasa tenang dengan akhirat. Tenang dengan akhirat. Baik, sebab tu saya kadang tak berapa berkenan kalau ada ustaz-ustaz yang ketika mengajar buat lawak yang melampau-lampau daripada awal kuliah sampai ke akhir kuliah kita ketawa terbahak-bahak. Kalau kita seronok dengan cara belajar yang macam tu, kita ada masalah pada jiwa kita. Cukuplah hiburan yang kita telah pun lalui selama ni. Maka untuk akhirat ni, tak kalah untuk akhirat pun kita nak ketawa juga. Ketakat lawak sikit-sikit sekali-sekala tu okeylah, macam garam dalam masakan lah, kena ada juga serba sikit, bukan? Baik. So sahabat-sahabat rahmatullah, jom kita baca hadis daripada Imam Bukhari daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Ubadah bin As-Samit ni salah seorang sahabat yang hebat. Baik, dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haq wan naru haq
adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Ni lebih kurang ayat-ayat yang kita baca tadilah. Nabi SAW berikan satu pengharapan kepada para sahabat. Dia kata siapa yang bersaksi, maksud bersaksi ni dia berpegang sungguh-sungguh ni, tak ada siapa pun boleh pergi goncang hati dia ni dengan apa yang dia pegang dan apa yang dia percaya ni. Siapa yang percaya tiada Tuhan yang disembah, yang berhak disembah, yang berhak kami patuh dan taat melainkan Allah saja, tak ada dah lagi dah yang lain, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah pesuruhnya, dan Nabi Isa adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Sebagaimana dakwaan orang Kristian, dia katakan anak Tuhan. Tak, Isa tu adalah hamba Allah. Wa rasuluh, juga rasul macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan juga kalimah-kalimah yang diturunkan Allah disampaikan kepada Maryam, itu semua juga Maryam ni hanyalah orang yang disampaikan sahaja. Wa ruhum minhu, dan juga roh daripadanya Allah yang tiupkan, masukkan roh ke dalam perut Maryam tu tadi sehingga melahirkan Isa. Maka Isa tu bukan Allah, bukan Tuhan. Maryam juga bukan ibu tu anak Tuhan, isteri Tuhan ke? Bukan. Wal jannatu haq, dia juga mempersaksikan yang syurga itu adalah benar, dan neraka itu wan naru haq, neraka itu benar. Adkhalahu Allahul jannah, nescaya pasti Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Masukkan dia ke dalam syurga ala ma kana minal amal, berdasarkan amalan yang telah dikerjakannya. Okey, dalam hadis ni ada dua benda. Yang pertama, i'tiqad betul, kemudiannya pula dia buat amal, dia beramal. Bila i'tiqad dia betul dan dia pun beramal dengan apa sahaja amalan yang dia buat, apa sahaja yang dia boleh buat. Baik, hak boleh solat malam, tapi solat fardu jangan tinggal. Hak boleh puasa sunat, tapi puasa fardu jangan tinggal. Hak boleh pergi umrah ke, bersedekah ke, buatlah yang lain, tapi zakat jangan tak bayar. Okey, baik. Maksudnya yang wajib dia settlekan, kemudian dia tambah dengan amalan-amalan sekadar apa yang dia mampu buat, akidah dia betul, maka Nabi SAW jamin orang ni confirm masuk syurga. Okey. Ni jaminan ni yang Nabi SAW bagi dekat kita tentang seorang yang masuk syurga ni, bila i'tiqad dia betul, kemudian dia buat amalan dia sekadar apa yang dia boleh buat. Apa saja yang kebaikan yang kita boleh buat, buatlah. Jangan duk rasa ralat. Kita dengar orang ni dia khatam Al-Quran sebulan sekali. Khatam Al-Quran sebulan sekali, makcik tak boleh-boleh lagi ni. Macam mana nak buat ni ustaz, nak bagi khatam? Relax makcik. Okey, relax. Okey, baik. Kita buat kadar yang kita mampu. Ada orang, saya ingat saya kesian kat dia ikut satu kuliah mula-mula dulu saya mengajar kuliah memperbetulkan bacaan Al-Quran. Dia ni baca memang teruk lah, sampai menyebabkan kawan-kawan yang ikut sekali ni rasa geram, dah tahu tak pandai baca, tak datang lah, pergilah baca. Ada macam-macam ni bukan main lagi. Saya pun tengok dia tunduk saja, tapi dia baca juga. Sampailah saya bagi tahu kat dia, saya kata tak apa, jangan buat pekak badak saja. Buat pekak badak saja, teruskan. Allah tahu apa yang ada kat dalam hati dia tu dan niat dia. Walaupun dia baca tak lancar sekalipun, tapi dia baca. Berbanding dengan orang yang lancar tapi akhirnya dia sombong, dia rasa dia hebat begitu, maka lebih baik lagi berbanding kita katakan orang yang baca tak lancar tu tadi. Maka berikan pengharapan pada manusia, jangan kita takutkan. Makcik dah bangun solat malam, tak bangun, habislah. Okey, baik. Jangan duk cakap macam tu. Setiap orang ni ada kemampuan yang dia buat, bukan? Baik, macam mak-mak kita dulu. Mak-mak kita tu sempat ke dia datang belajar rumah mengaji? Tak sempat, rumah mengaji pun tak kenal. Okey, baik. Habis tu apa amalan dia? Bukan ada amalan apa sangat pun. Apa dia amalan dia? Nak masak nasi tu pagi-pagi, masak nasi tengah hari tu. Okey, basuh beras tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah. Bila kita basuh beras tu, ketuk tangan kita dengan sudut selawat dulu 3 kali. Baca bismillah. Okey, baik. Sekali-sekala disebutlah zikir-zikir tu. Sambil-sambil dia buai anak dia tu nyanyilah lagu ala kacang ketot. Okey. Hilang. Baik, maksudnya apa-apa je lah zikir. Mak-mak kita lu waktu mana dia zikir? Waktu buai adik kita lu waktu tu je dia sempat zikir. Sempat baca Quran. Kalau orang yang belajar, alhamdulillah, macam mak saya tu boleh baca Quran, selalulah kita tengok dia baca Quran. Tapi saya ingat saya ni Quran saja. Yang lain solat malam saya tak pasti solat malam, tapi dia bangun awal lah, wallahu alam. Tapi sekarang jelah, tapi dulu-dulu waktu zaman kita budak-budak dulu, mak
Dia orang tak, ilmu tu tak terang mana, tak ada siapa. Kalau tak ada orang cerita dekat dia, suami dia tak cerita dekat dia, mana kuliah ceramah, maka ada ceramah macam zaman hari ni. Orang duduk kampung dalam-dalam, tak ada siapa okey sambutan Maulidur Rasul. Hanya yang ada majlis makan-makan, jemputan sempena majlis-majlis tertentu, bukan? Itu saja amalan mereka. Maka hadis ini meyakinkan kita ada bahagian mereka, portion bagi mereka ke akhirat kelak dengan kebaikan yang mereka buat. Apa dia lagi? Kadang kalau sedekah benda yang kecil-kecil, buat mak kita tanya, okey, besok ada 2 menu, tapi pilih satu saja, kari pap ataupun cucuk badak. Okey, baik. Okey, kemudian kakak kita kata cucuk badak. Okey, kita pula kata cucuk badak, abang kita pula kata kari pap. Okey, lah kali kira majoriti cucuk badak. Okey, so cucuk badak. Bila dia tanya ni, dia tanya tu pukul 3 petang tu, dia dah tanya dah untuk nak makan bagi. Sebab tu orang kata kaih pagi makan pagi, kaih petang makan petang. Kadang kaih yang ni besok bau. So petang tu dia mulalah kaih. Kaih apa? Pasal nak buat cucuk badak. Okey, pergi kaih ubi. Okey, pergi cari ubi. Cari ubi kat belakang rumah. Cari ubi, malam tu dia dah siap udah undi tepung apa semua. Dia dah buat inti, dah siap-siap. Okey, so dia masukkan, letakkan dalam satu dulang. Okey, dia kira anak ada 8 orang. Bila anak 8 orang, seorang makan 5 biji plus 2 orang lagi suami isteri, jadi 10 orang. Kalau seorang 5 biji kali 10, 50 biji. Okey, baik. 50 biji buat bulan dulang. Bulan dulang 50 biji. Bulan dulang 50 biji, tapi dia tak buat 50. Rasa-rasa dia buat berapa puluh. Dia tambah lagi plus lagi 20 biji, jadi 70 biji. Pasal apa jadi 70 biji? Pasal 5 biji rumah PA, 5 biji rumah leha, 5 biji rumah timah, 5 biji rumah bedak. Okey, baik. So dia akan transfer pula seorang 5 biji untuk rumah jiran yang berdekatan dengan dia. Okey, transfer pula. Maka itulah sedekah orang zaman dulu. Dia tak sedekah duit, dia tak ada duit pun untuk nak sedekah. Itulah sedekah dia. Itulah sedekah dia. Sedekah apa lagi? Sedekah kadang kalau dia pun kutip pucuk-pucuk kat belakang rumah dia. Kutip, dia ambil separuh, pergi bagi kat orang sebelah separuh. Okey, dia masak lebih. Okey, biasanya orang dulu masak ayam sekor. Masak ayam sekor dia bahagikan setengah ayam ni untuk makan tengah hari, setengah ayam ni pula untuk makan malam. Masukkan dalam almari, dia ikat dengan getah, takut anak buka. Okey, baik. Kah ada lubang-lubang tu. Kemudian buat apa lagi? Kuah tu biar lebih. Masukkan buah betik ke apa ke. Pasal nak hantar, kurang-kurangnya 2 ketul ataupun 1 ketul dipotong yang kecil-kecil ni, dia hantarlah kat rumah jiran dia. Maka itulah sedekah. Dan kita mungkin bagi kita nampak biasa. Tapi kalau kita baca ayat yang kita baca, walaupun kamu buat kebaikan sebesar zarah sekalipun, Allah tetap pandang. Maka itulah saya kira kebaikan yang mereka buat. Kalau ikhlas kebaikan tersebut, maka ikhlas itulah melayakkan mereka masuk syurga. Bahasa mudah macam inilah. Saya ada 10,000. Okey, baik. Sahabat kita ni jaga komputer ni, dia ada RM10 saja dalam poket dia. Baik, kemudian tiba-tiba okey, Ustaz Atar kita kata hari ni kita nak minta derma sikitlah, sat lagi tabung lalu. Okey, dan datanglah tabung. Saya pasal saya ada 10,000 baru dapat BRIM. Okey. Baru keluar air sinar, So saya campur 1,000, saya masuk kat dalam tabung. Okey, sampai dekat Pak Haji kita jaga komputer ni pula, dia ada RM10 nak bagi tak bagi. Ish, pasal bersalah pula. Dia pun ambil lah, tak apalah. Ini saja yang ada, bos RM10. Baik, dia yang bagi RM10, saya yang bagi RM1,000, siapa yang lebih baik? Saya bagi RM1,000 takkan kot. Dia baru RM10. Ikhlas. Yang mana? Kenapa semua pakai kata RM10? Sebab dia bagi semua. Ya ke? Bukan pasal dia bagi semua, pasal itu saja yang dia ada. Dia sedekah ketika dia susah, dia tak ada apa-apa pun. Saya sedekah ketika saya ada. Okey, ketika saya ada duit, saya sedekah. Tapi dia sedekah ketika dia tak ada apa-apa. So Allah ni dia bukan kira hanya pada portion, pada berapa jumlah, tapi dia kira keadaan, situasi orang tu. So bila kita faham yang ni, kita tengok mak-mak kita, ada orang yang buat kebaikan walaupun dia tak larat nak buat, tapi dia buat. Maka itulah, ketika kita sihat, kita pergi ke masjid. Dan ketika seseorang tu dia dalam keadaan tak sihat, dia pergi ke masjid. Dua situasi yang berbeza. So Allah ni, dia bukan hanya sekadar tengok pada zahir dia,
bahkan dia akan lihat sampai ke batin orang yang melakukan sesuatu kebaikan tadi. Baik, so hadis ni kita dah selesai. Maka hadis ni mendatangkan pada kita satu pengajaran, iaitu akidah mau betul. Yang kedua, buat apa yang mampu kita buat, insya-Allah jaminan untuk dapat syurga itu tetap ada. So bila baca hadis ni, maka kita pun mengharap, ya Allah, mudah-mudahan apa yang disebutkan ini akan berlaku kepada diri aku. Okey, faham yang tu. Next, hadis yang seterusnya daripada Imam Muslim. Daripada Ubadah bin Samit juga radhiyallahu an. Dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, man syahida an la ilaha illallah, siapa yang bersaksikan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulnya, harramallahu alaihi nar, Allah haramkan ke atas dia api neraka. Sahabat-sahabat, takkah hadis ni menenangkan kita? Takkah hadis ni mendatangkan pada kita harapan, insya-Allah mudah-mudahan aku tak akan masuk neraka pasal aku dah baca dah hadis ni. Siapa yang betul akidah dia naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu. Adakah yang lain dalam kelas kita ni, adakah yang i'tiqad lain daripada apa kita baca hadis ni? Adakah? Ustaz, saya naik saksi bahawa tiada Tuhan disembah melainkan Allah, tetapi saya beriman dengan Nabi Isa alaihi salam. Okey, baik. Apa kita nampak kat dia? Nampak seorang sekali ramai halau dia keluar. Okey, baik. Sebab takkan ada lagi orang yang beriktikad macam tu. So maknanya dari segi iktikadnya kita selamat. So kita akan diharamkan Allah daripada masuk kat dalam neraka. Baik. Hadis yang ke seterusnya, hadis ni hadis yang amat menarik. Hadis yang menarik ni insya-Allah kita tinggalkan untuk minggu yang akan datang. InsyaAllah kita akan baca pasal hadis ni menarik. Hadis ni ada satu kupasan dia yang khusus, maka saya tinggalkan. Takut nanti dia tergantung tak seronok. Okey, so kita akan baca hadis ni pada kuliah kita yang akan datang. Baik, siapa ada soalan pun nak tanya, dipersilakan. Baik, sila. Okey, ada soalan bertulis. Ada seorang hamba Allah saya mengajar kat masjid kuliah subuh. Kemudian dia bagi soalan bertulis, dia letakkan kat atas meja. Baik. Kemudian tak apalah, dia pun tanya soalan, Ustaz, suami saya ni, bukan soalan ni, soalan lain. Suami saya ni garang Ustaz, maki hamun, kadang sampai pukul apa semua, panabaran, macam mana nak buat. Kadang anak-anak pun sampai benci dekat dia. Akhirlah sekali kat bawah tu dia tulis, Ustaz jangan baca kuat-kuat, suami saya ada kat depan Ustaz. Saya patutnya dia tulis kat atas tu mula-mula, Ustaz jangan baca kuat-kuat. Okey. Kemudian baru dia bertanya soalan. Ni dia tanya soalan kat bawah baru dia tulis. Saya dah baca berkajang dah baca. Saya kata balik ni confirm bergaduh pula. Betulan suami dia ada kat depan kita. Ada kes yang kedua, kes soalan bertulis juga. Seorang hamba Allah, dia tanya saya satu soalan. Dia kata, Ustaz malam ni Ustaz boleh tak tolong basuh sikit. Dia kata kes isteri saya ni, dia doakan pada saya supaya Allah tarik balik segala nikmat yang ada pada saya, dan Allah maksudnya hilangkanlah segala macam nikmat-nikmat yang ada dekat saya. Okey. Baik, saya pun last sekali saya pun tak kata kenapalah doa macam tu, perempuan cerita. Kuliah akan datang pula, isteri dia pula datang main hantar surat pula. Ustaz dia kata, Ustaz tak tahu yang tanya soalan tu suami saya, betul Ustaz. Pasal apa saya buat macam tu, Ustaz tak tahu cerita. Suami saya ni kedekut nak mampus. Okay. Ustaz dia kata, saya bukan minta apa pun, saya minta tukar langsir rumah. Langsir tu dah sampai koyak rabak dah. Tahu apa dia kata? Dia kata takat nak boleh langsir pakai tutup pakai surat khabar pun cukup lah. Yang penting orang tak nampak dari luar masuk ke dalam. Okey, baik. Kemudian dia kata sekali-sekala pergi ke pasar, kita tengok ada orang jual ikan jenak, jual ikan yang elok-elok sikit, apa salahnya beli sekali. Apa dia kata, sekadar nak hidup. Dia kata nak tarik selimut, dia kata ikan kembung tu pun dah memadai dah. Dia bukan tak ada duit Ustaz, dia ada duit dan dia simpan duit dia dalam bank. Lantai kereta ni sampai nak roboh dah Ustaz, tapi dia tetap tak mau. Yang jenis orang yang kedekut macam tu. So apa saya nak kata lagi kalau saya tak kata macam tu dekat dia Ustaz. Nampak? Tapi kadang bagus juga. So bukan tanya. Okey, ni soalan ni tak apa boleh baca kot. Okey, soalan dia adalah apakah bentuk amalan-amalan pengabdian kepada Allah oleh rasul-rasul dahulu
dan Nabi SAW sebelum kerasulannya mohon pencerahan. Baik, Nabi SAW sebelum baginda diangkat menjadi seorang rasul, salah satunya adalah tafakkur. Tafakkur ataupun tahannus, mereka berdiam diri di sesuatu tempat memikirkan dan sedang mencari kebenaran. Contoh, Nabi SAW dia pergi ke Gua Hira. Kenapa pergi ke Gua Hira? Dia Allah Subhanahu Wa Taala ni dijadikan pada diri manusia ni satu perasaan suka pada benda yang baik dan rasa tak seronok bila bertemu dengan benda yang tak baik, walaupun dia seorang bukan Islam. Baik, Allah jadikan sifat semula jadi pada manusia. Jadi Nabi SAW ni peringkat permulaan bila dia tengok orang sembah berhala, dia jadi serabut, tak seronok sangat-sangat. Walaupun ada keteringinan, contoh dia nak dengar hiburan ketika dia pergi gembala kambing, ingat tak cerita tu? Nak pergi dengar ada satu kenuri orang buat hiburan, tapi apa Allah buat? Allah pelihara dia, Allah tidurkan dia. Sampai 2 kali dia cuba nak pergi, Allah tidurkan dia lagi. So Allah pelihara dia. Kemudian dia pergi dekat Gua Hira. Dekat Gua Hira tu dia bertahanus. Bertahanus ni berdiam diri, beribadat kepada Allah. Kemudiannya pula bertafakur, mencari kebenaran. Apa yang ada ni sebenarnya? Baik, maksud beribadat di sana ialah berdiam diri memikirkan tentang Tuhan. Maksudnya siapa yang menciptakan, siapa yang menjadikan. Jadi dia duduk berdiam diri ketika Gua Hira itu tadi. Termasuk juga dengan para nabi-nabi yang lain. Kalau kita tengok bagaimana Nabi Musa alaihissalam keluar berhijrah, kemudian dia pergi naik ke atas bukit Tursina, dia nak bercakap dengan Allah, dia minta bukti. Nabi Allah Ibrahim, dia memikirkan bila tengok matahari, dia tengok apa yang orang sembah, maka mereka memikirkan. Bermula dengan tafakkur. Bermula dengan tafakkur sebab belum lagi diturunkan syariatnya. Baik. Kemudian selepas daripada diturunkan syariat, tapi syariat solat belum turun lagi. Nabi SAW dah pun melakukan solat. Dan orang Islam telah pun melakukan solat, tetapi solat mereka solat di waktu pagi dan solat di waktu petang. Dan solat di antara kita dengan solat nabi-nabi yang lain adalah sama sahaja. Solat kita dan solat mereka adalah sama, adanya rukuk dan adanya sujud. Sebab ayat Quran membuktikan orang-orang dahulu daripada kita juga, mereka adalah golongannya ar-raki'in dan as-sajidin, rukuk dan juga sujud. Baik, sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut ke dalam Al-Quran, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Ya wahai Muhammad, bersabarlah engkau bersama dengan teman-teman engkau yang sentiasa bersolat ataupun sentiasa beribadat kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang. 2 waktu permulaan mereka beribadat pada 2 waktu, waktu pagi dan juga pada waktu petang. Sehinggalah bila turun syariat solat 5 waktu. Sudah pun ada ibadatnya pada waktu tersebut. Okey, itu di antaranya. Wallahu a'lam. Baik. Ya. Sebagai seorang sahabat Ustaz, apabila dia melakukan amalan sunat, dan dia bercerita pada isteri dan anak-anak, adakah itu dipanggil kata Ustaz kita riak? Okey, bagus. Bagus soalan. Baik, ada riak yang ada tempat yang kita kena riak, kena tunjuk. Okey, kat mana tempatnya ni? Yang pertama dalam bab untuk berdakwah, dan yang kedua sebagai ketua keluarga. Okey, 2 orang ni tu juga muallim ataupun guru kepada anak murid. Sebab guru pada anak murid dia kena tunjuk supaya anak murid dia ikut. Okey, contohnya sama sebagaimana Nabi SAW, termasuk juga seorang bapa. So bapa ni bila dia tengok ahli keluarga dia katakan lalai dan leka, dia ceritakan, dia kata ayah buat itu, ayah buat ini. Baca Al-Quran, kita biasakan dengan membaca Al-Quran di hadapan anak-anak sendiri supaya mereka akan menjadikan kita ikutan kepada mereka. Saya ingat permulaannya bapa saya tak suruh, tapi ditunjukkan. Sebab dakwah ni yang pertama dakwah dengan perbuatan, contoh tu lebih baik daripada dakwah yang dengan cara sebut. Okey. Tapi dua-dua tu kena guna pada situasi yang berbeza. So saya daripada kecil ni, bapa saya ni minat Al-Quran. Jadi tiap-tiap hari dia tengah sapu sampah ke dia buat apa, dia akan pasang kaset Al-Quran. Sehingga kan kami ni boleh hafal ayat-ayat Al-Quran, surah-surah tertentu ni disebabkan dia selalu buka, dia ulang-ulang buka.
Kemudian saya minat mengajar apa semua sama juga sebab dia pasang kaset-kaset ceramah, dia buat balik, dia buka kaset ceramah. Kalau ada orang mengajar, dia akan rakam dalam bentuk kaset, kemudian dia akan balik buka. Okey, kemudiannya pula tiap-tiap malam, ada 2 waktu yang saya akan dapat tengok bapa saya akan baca Al-Quran. Yang pertama waktu dia terluang, waktu kat rumah, dan yang kedua sebelum dia tidur. Dia akan baca sampailah pukul 11 ataupun pukul 12 dia baca Quran, kemudian dia akan tidur. Jadi dah jadi kebiasaan. Okey, kemudian selepas maghrib, mak kami dan juga ayah kami ni dia akan mewajibkan anak-anak semua baca Quran, semua beramai-ramai dekat di rumah tu tadi. Maka kesemua benda ni menjadikan ikutan anak-anak. Okey, ikutan kepada anak-anak. Itu salah satunya. Yang kedua, perkataan. Okey, contohnya bila mana mak ayah kita tak pernah menyebut perkataan yang tak elok kat dalam rumah, kita pun jadi malu walaupun kita tahu perkataan tu. Kalau dia dengar kita cakap, dia akan larang kita. Okey, so dia tunjukkan, bahkan dia juga melarang. So itu di antara tempat dibenarkan bagi kita. Contoh kita katakan datang ahli keluarga ramai kat rumah. Okey, sampai waktu solat tapi dia orang masih lagi duduk sembang hurau. Kita pun ambil kain sejadah pergi hampa kat depan TV. Allahu akbar, Allahu akbar. Okey, dia orang kata nak menunjuk lah tu. Tu bukan menunjuk, memang nak menunjuk. Apa tujuannya? Supaya mereka rasa segan, akhirnya mereka tutup TV dan mereka akan solat. Kadang nak ajak ni mungkin kita susah nak ajak tu dengan cara tunjuk dan ceritakan. Dibolehkan untuk keluarga, bahkan untuk suami kepada isteri, isteri kepada suami ataupun suami kepada anak-anak, maka tu patut ditunjukkan dan ditonjolkan supaya menjadi ikutan, tak dinamakan sebagai riya. Juga boleh ditunjukkan dalam keadaan yang lain. Contoh, saya dapat jiran saya dulu ni, di jiran dia tak sembahyang Jumaat. Tengok dia ni tak sembahyang Jumaat ni. Saya pergi macam tu, saya balik sembahyang Jumaat pun duduk macam tu juga. Sampailah satu hari saya kata, "Bang, jom pergi sembahyang Jumaat." Dia kata, "Tak apalah, kau pergi dulu, jadi aku ikut belakang lah." Balik tengok tak pergi juga. Kali seterusnya saya ajak lagi, dia kata nak pergi ambil isteri dia. Bila dah kali sampai ke satu tahap tu, sengaja kita ni time solat ni buka pintu, kan pintu sliding door dengan pintu rumah dia dekat-dekat. Nanti buka supaya dia rasa segan sebab tengok kita solat ke apa. Tak makan saman juga. Akhirnya saya buat apa? Saya tulis surat cinta, saya tulis surat balasan dan akibat orang yang meninggalkan solat. Okey, saya hantar kat dalam peti surat rumah dia selama 7 minggu berturut-turut. Okey. Tapi alhamdulillah lepas tu malu pula dia dan dia pergi. Tapi itulah on off lah maknanya. Tapi kadang-kala ada ibadat yang perlu ditunjukkan dan tidak dihukumkan riya. Okey, ada lagi yang lain? Baik. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah